Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Ibn Azmi, nombor metrik 054509, merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kepujian pada ketika ini semester 7 yang mengambil mata pelajaran Dirasah At-Tasawuf Nasiyah USI 31602. Tajuk kertas kerja saya adalah hukum bersungguh dalam perkara yang terjamin dan meninggalkan apa yang diperlukan. Ini merupakan ringkasan daripada video topik kelima yang telah dibentangkan oleh Ustaz Prof. Madya Dr. Syed Harul Lafi bin Syed Omar sebagai lecturer saya. Tajuknya adalah yang akan saya ringkaskan berdasarkan kitab Syarah Hikam dan kitab Ibn Umam yang juga merupakan Syarah Hikam. Tajuknya adalah berkaitan dengan hukum bersungguh dalam perkara yang terjamin dan meninggalkan apa yang diperlukan. Menurut Syekh Ibn Athaillah Al-Sakandari, kesungguhan dalam mencapai apa yang dijamin oleh Allah kepada hamba-Nya dan hendaklah menghambakan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya. Ini adalah kata-kata yang telah dikeluarkan oleh Syekh Ibn Athaillah untuk mengatakan kita ni untuk perlulah mencapai apa yang dijamin kepada Allah dalam keadaan berada kesungguhan. Okey, seterusnya, sesungguhnya manusia sentiasa berada dalam kecuaian ketika melaksanakan perkara yang dituntut oleh Allah untuk mendapatkan bekalan akhirat. Ini kita boleh tengok kerana manusia ini kadang-kala berada dalam kecuaian untuk kita melakukan ibadah ni, tetapi kita perlulah ada juga kesungguhan supaya kita mencapai perkara yang hendak, seperti beribadat kepada Allah. Kesungguhan juga merupakan sifat yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Terdapat dua jenis pandangan yang telah disebutkan di dalam Syarah Hikam. Yang pertama adalah pandangan dengan mata hati, iaitu melihat makna kewujudan Allah, iaitu perkara-perkara yang seni, dan pandangan dengan mata zahir, iaitu benda-benda yang kasar yang kita boleh melihat dengan mata kasar kita. Apabila kuatnya ibadah seorang hamba kepada Allah, maka kuatlah juga mata hati hamba tersebut di samping menguasai mata zahirnya, kerana selalu diisi dengan kebenaran alam. Sebagai contoh, melihat alam dengan mengagumi kebesaran Allah, maka akan mencantikkan mata hati kita di samping dapat menguasai mata zahir juga. Lalu Allah juga boleh sahaja mengkehendaki seseorang itu untuk melihat perkara yang zahir saja tanpa mengingati pandangan hati. Ini maksud kita perlulah melihat kepada alam supaya kita dapat mengagumi. Itulah yang disebutkan sebagai mata hati. Dan mata zahir itu adalah kita lihat dengan alam. Lihat pada alam itu adalah menggunakan mata, adalah mata zahir. Melihat dengan hati pula adalah kita melihat keagungan dan kebesaran Allah yang menciptakan alam. Sekiranya mata hati bercahaya dengan makna iman, maka sudah pasti keyakinan kita akan bersungguh dalam melaksanakan perkara yang dituntut oleh Allah dari kamu, dan tidak sedikit pun melakukan kecuaian. Selain itu, berserah diri kepada Allah tentang rezeki dan urusan pekerjaan kepada Allah supaya kita dapat fokus kepada perkara yang dituntut. Dan terdapat beberapa hak-hak Allah kepada hamba-Nya, iaitu seperti manusia dan ataupun hamba ini perlulah taat kepada Allah. Selain itu, hamba ini juga perlulah beribadah kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang mungkar yang ditegah di dalam arahan Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pada ayat ini kita dah mampu fahami terdapat dua perkara yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari adalah bukti bahawa seseorang itu bersungguh mencari rezeki walaupun berkhidmat kepada seseorang, namun hatinya kerana Allah, maka mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang kita boleh disebutkan pada sini adalah seperti kita berkhidmat kepada kedua ibu bapa kita, ataupun kita berkhidmat kepada guru-guru kita. Dan kita pada kita berkhidmat kepada mereka ini, kita telah mencapai satu makna keredaan untuk Allah juga. Seterusnya kita akan pergi kepada ringkasan untuk bersegera berdoa dan tidak berputus asa di dalam berdoa. Yang pertama, perlulah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya doa kita dimakbulkan. Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan keadaan kita pada waktu itu, dan hendaklah kita bersabar kerana kesabaran itu lebih utama bagi seseorang Muslim.
Masing-masing mempunyai ketentuan yang telah diaturkan oleh Allah. Ini yang perlu kita fahami, kerana dalam kita berdoa, kita telah ditentukan oleh rezeki masing-masing. Jadi kita perlulah mengutamakan kesabaran. Seperti contoh yang terjadi kepada Nabi Musa yang berdoa kepada Allah, lalu Nabi Harun pula mengaminkan doa oleh Nabi Musa, maka ia dimakbulkan selepas 40 tahun. Ini terbukti bahawa kita dapat lihat doa seseorang hamba itu akan dimakbulkan seperti yang Allah dikehendaki pada waktu tersebut, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tetapi kita perlu yakin, dan jangan pernah kita berputus asa di dalam berdoa kepada Allah, walaupun doa tersebut tidak dimakbulkan ketika kita betul-betul memerlukan. Dan jangan pula kita berprasangka buruk kepada Allah sebab doa kita tidak dimakbulkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjamin doa kita sama ada untuk kebaikan dunia dan akhirat, kerana Allah itu mengetahui apa yang terbaik kepada hambanya. Kuncinya di sini adalah kita perlu berdoa tanpa berputus asa, kerana ianya pasti akan dimakbulkan oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Baik, sekian saja pembentangan saya berkenaan kitab-kitab yang daripada Syarah Hikam berkenaan dengan tajuk-tajuk yang telah saya ringkaskan daripada video topik yang kelima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.